Al-Mazi jilid 6. Kita terus ke muka surat 105. Kita terus ke muka surat 105. Kerana tajuk yang kita langkah itu adalah tajuk-tajuk yang berulang daripada apa yang kita bincang pada bulan lepas. Kita terus ke muka surat 105. Tajuk dia kata bab ma jaa fi karahiyati raf'il yadain 'inda ru'yatil bait, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan tegah tadah dua tangan pada waktu nampak Baitullahil Haram. Ini satu bab dia nak cerita dekat kita bahawa ada hadis yang mengatakan kita disunatkan bila kita sampai di bumi Mekah, untuk pertama kalinya mata kita jamah dinding Kaabah, nampak aja dinding Kaabah, kita angkat tangan minta doa pada Allah. Minta apa kita nak minta, sama ada permintaan itu berkaitan dengan agama, dengan akhirat ataupun dengan dunia. Dan ada pendapat di kalangan ulama mengatakan tidak boleh angkat tangan. Ini yang nak dibahaskan pada malam ini. Ketahuilah saudaraku, apabila seseorang itu sudah masuk tanah Mekah, kemudian nampak kepadanya Baitullahil Haram pada masa datangnya itu, maka tak kala nampak itu, maka sayogialah angkat tangan tadah ke langit, minta apa-apa doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Dia beritahu yang tu. Kita sampai di Mekah, sama ada sampai itu sampai kali pertama, tak pernah lagi pergi Mekah, ataupun sampai itu sampai tak kira kali yang keberapa, kita ulang banyak kali dah pergi ke Mekah. Bila sampai aja di Masjidil Haram, masuk aja, nampak aja dinding Kaabah, angkat tangan, mintalah apa-apa saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian itulah disuruh oleh syarak kita, dia kata. Maknanya agama kita suruh begitu. Kita pergi dulu tuan-tuan, kita buat tak benda ni? Tak buat kena pilih. Dia kata begitu. Kan? Baik. Dia kata dan yang diamalkan oleh orang-orang yang dahulu, ulama salaf dan sebagainya, sahabat-sahabat Nabi dulu mengamalkan benda ini. Bila nampak aja Kaabah, angkat tangan. Maksud angkat tangan itu ialah angkat tangan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula dalil atas sayogianya mengerjakan yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, anil Muhajir al-Makki qala su'ila Jabir bin Abdullah ayarfa'u ar-rajul yadayhi idza ra'a al-bait. Diriwayatkan daripada Al-Muhajir al-Makki, katanya ditanya orang akan seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan nama Jabir bin Abdullah. Jabir ni orang hebat tuan-tuan. Kalau nak baca kisah dia saja pun boleh jadi satu kuliah. Jabir bin Abdullah ini, seorang sahabat tanya Jabir. Bermula soalnya itu adalah ia seperti yang demikian ini. Kata sahabat ni, adakah mengangkat seseorang yang nampak Baitullahil Haram itu akan tangannya tak kala nampak dia akan Baitullahil Haram itu? Dia ni mai tanya Jabir. Dia kata, ya wahai imam, wahai Jabir, kita bila nampak aja Kaabah, adakah disuruh kita angkat tangan minta doa pada Tuhan? Dia tanya Jabir begitu. Apakala didengar oleh Jabir soal yang demikian itu, maka ia pun menjawab sebagaimana yang diperbuatnya pada masa Nabi SAW. Jabir ni sahabat Nabi yang dia banyak habis masa sama dengan Nabi SAW. Bila orang tanya dia jawab. Kata Jabir, faqala hajjajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fakunna naf'alu. Maka jawab dia, mengerjakan haji oleh kami beserta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adalah kami memperbuat akan dia. Yakni apabila kami nampak Kaabah pada masa pergi kepadanya, maka berhentilah kami minta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada pekerjaan agama dan dunia dan akhirat kami. Jabir kata, masa aku pergi dengan Nabi SAW nak buat haji di Mekah,
Bila sampai aja dekat dengan Kaabah, nampak Kaabah, kami semua pakai angkat tangan minta doa kepada Allah. Di kalangan kami ada yang minta supaya diberi kebaikan dari segi agama, ada yang minta diberi kebaikan dari segi akhirat, ada yang minta diberi kebaikan dari segi dunia. Semasa kami pergi buat haji sama dengan Nabi SAW, bila kami tengok aja Kaabah, kami semua berdoa, dia kata. Kata Abu Isa At-Tirmizi, sesungguhnya kami ketahui hadis ini ialah daripada hadis Syu'bah, daripada Abi Qaz'ah. Masalah, dia kata, menadah tangan doa waktu nampak Baitullahil Haram itu adakah disunatkan, dia kata. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, telah berkata Syafi'i dan Al-Ashab, apabila melihat seorang akan Baitullahil Haram, maka sunat dia menadahkan tangan dia, berdoa pada Tuhan, minta sebarang apa yang disukai daripada perkara dunia dan agama dan akhirat. Imam Nawawi kata, ya, angkat tangan minta doa bila nampak Kaabah itu sunat. Kata Imam Nawawi begitu. Yang lebih dicita ialah minta ampun dosa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Imam Nawawi, doa paling baik ialah doa supaya Tuhan ampunkan kita. Tuan-tuan, yang ni banyak kita terlepas pandang benda ni. Satu benda yang kita kena insaf ialah kita banyak dosa. Ini benda yang kita semua kena insaf. Kita adalah orang yang banyak dosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara sedang ataupun cara tak sedang, kita banyak dosa. Semalam kita baca hadis di Masjid Sultanah Bahiyah Al-Ustaz. Hadis cerita tentang Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, satu hari dia dikunjungi oleh satu rombongan dari Yaman. Bila mai saja rombongan daripada Yaman ini, Sayyidina Umar Al-Khattab terus tanya rombongan itu. Dia kata, afikum Uwais ibnu Amir? Dia kata, ni dalam kumpulan daripada Yaman ni ada tak ada satu orang nama dia Uwais bin Amir? Ada tak ada? Bila Sayyidina Umar kata lagu tu, tiba-tiba mai ke depan satu orang laki-laki, dia mai berdiri di depan Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila dia berdiri depan Sayyidina Umar kata dekat dia, Anta Uwais bin Amir? Kamu ni Uwais bin Amir? Jawab dia, ya, saya Uwais bin Amir. Sayyidina Umar kata dekat dia, min Murad summa min Qaran? Adakah kamu Uwais bin Amir daripada keturunan Murad, daripada suku Qaran? Jawab dia, ya, saya Uwais bin Amir, saya daripada keturunan Murad dan saya daripada suku Qaran, dia kata. Sayyidina Umar kata dekat dia, fakana bika baras? Kamu ni dulu pernah kena penyakit sopak? Fabara'ta minhu illa mawdi'a dirham. Dan sekarang ni penyakit kamu dah baik, tapi sopak tu tinggal besar duit dirham aja, besar duit silin aja lagi. Betul tak betul? Jawab laki-laki ni, ya, betul, aku pernah kena penyakit sopak dan dah baik semua sekali. Tinggal sikit aja lagi, tinggal besar duit dirham. Sayyidina Umar kata dekat dia, laka walidah? Kamu ada mak? Jawab dia, ya, saya ada mak. Tapi mak saya dah mati. Kata Sayyidina Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sayyidina Umar kata, dulu masa Nabi masih hidup, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pesan dekat kami. Nabi pesan dekat kami semua, depan Sayyidina Abu Bakar, depan aku, depan Osman, depan Ali, depan semua sahabat. Nabi SAW kata, akan datang kepada salah seorang daripada kamu ni rombongan daripada Yaman. Dalam rombongan itu ada seorang nama dia Uwais bin Amir. Uwais bin Amir ini dia satu orang daripada keturunan Murad, daripada suku Qaran. Dan Uwais bin Amir ni dulu pernah kena penyakit baras, penyakit sopak. Tapi masa dia jumpa kamu, penyakit dia dah baik.
tapi tinggal sikit lagi besar duit dirham. Dia ada mak, dan dia satu orang yang cukup berbuat baik kepada mak dia. Nabi kata, siapa yang jumpa Uwais bin Amir, jangan lepaskan peluang ini. Minta supaya Uwais doa pada Allah, supaya Allah ampunkan dosa kamu. Sayyidina Umar Al-Khattab kata lagu tu di depan Uwais. Dia kata, aku tak sangka aku yang Tuhan pilih untuk jumpa kamu. Dia kata, wahai Uwais, doalah kepada Allah supaya Allah ampun aku. Sayyidina Umar, tuan-tuan, satu orang yang dijamin masuk syurga. Sayyidina Umar Al-Khattab pegang pesan Nabi SAW. Bila mai rombongan Yaman, satu benda akan mai dalam kepala dia, nak tanya tentang Uwais bin Amir. Ingat pesan Nabi ni. Dia kata, wahai Uwais, doakan kepada Allah supaya Allah ampun dosa aku. Uwais pun bila dah dengar Nabi yang kata, dia pun tak tahu. Kata dia ni ada keistimewaan, dia tak tahu. Terus dia doa kepada Allah, minta Allah ampunkan dosa Umar kalau ada. Habis tu Sayyidina Umar kata dekat dia, wahai Uwais, aina turid? Lepas ni kamu nak pergi ke mana? Jawab dia, Al-Kufah. Aku nak pergi Kufah. Sayyidina Umar kata dekat dia, wahai Uwais, aku nak tulis satu surat kepada Gubernur Kufah. Kamu pergi Kufah, kamu bawa surat aku. Kamu bagi surat aku kepada Gubernur Kufah. Dia akan layan kamu. Apa jawab Uwais ni, budak baik ni? Dia kata apa? Dia kata, akunu fi ghabra'in nas ahabba ilayya. Dia kata, terima kasih sahaja ya Amirul Mukminin. Aku lebih suka jadi orang susah, orang miskin yang tak dikenal oleh sesiapa. Itu dia, tuan-tuan. Kita lah nak cari kabel lah, tuan nak pergi mana-mana. Kan? Uwais bin Amir, Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, khalifah yang memerintah 2/3 dunia. Sayyidina Umar kata dekat dia, Uwais, kalau kamu nak pergi Kufah, aku nanti buat satu surat. Kamu bawa surat aku, mereka entertain kamu dengan cara yang cukup baik di sana. Dia kata, terima kasih. Dia kata, aku suka macam akulah. Siapa pun tak kenal aku senang dengan cara akulah. Dia pun pergi ke Kufah. Kata hadis tu, setahun kemudian, mai satu orang kaya daripada Kufah buat haji di Mekah. Jumpa dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab bila jumpa orang kaya daripada Kufah ni, Sayyidina Umar tanya dia, sebelum kamu mai, kamu ada jumpa tak dengan satu orang nama dia Uwais bin Amir? Jawab orang kaya ni, dia kata, aku tahu dia ni, Uwais bin Amir. Taraktuhu rafal bait qalil al-matha. Masa aku nak tinggal Kufah, nak mai ke Mekah buat haji ni, masa aku nak tinggal tu, keadaan Uwais bin Amir ini duduk dalam rumah yang cukup buruk. Dan dia tak ada harta, dia tak ada duit, dia satu orang yang sangat miskin. Kata orang kaya yang mai dari Kufah ni, Sayyidina Umar kata kat dia, aku nak bagi tahu dekat kamu, Uwais bin Amir yang kamu nampak miskin, hina, yang siapa pun tak peduli kat dia ni, kamu tahu tak? Nabi SAW ada pesan dekat kami semua. Nabi kata, siapa jumpa Uwais bin Amir ini, jangan lupa minta supaya dia doa kepada Allah, supaya Allah ampunkan dosa kita. Nabi kata, faf'al, maka hendaklah kamu buat benda tu. Siapa jumpa dia, minta supaya dia doa pada Allah, supaya Allah ampun dosa kita. Orang kaya Kufah ni bila dengar macam tu, dia cepat-cepat nak balik ke Kufah. Sesampainya dia di Kufah, dia cari Uwais bin Amir. Dia kata, wahai Uwais, dia kata, doalah kepada Allah supaya Allah ampun aku. Heran Uwais ni. Selama ni hang bukan baru kenal aku. Selama ni hang buat tak heran kat aku. Tiba-tiba hari ni hang balik-balik pada Mekah cari aku, buat baik dengan aku macam-macam. Heran. Dia jawab balik dekat orang kaya Kufah ni, dia kata, kamu baru balik daripada buat haji. Orang yang buat haji ni, kalau dapat haji yang mabrur, dia bersih kayaumi waladathu ummu.
Bersih seperti mana satu orang yang baru beranak keluar daripada perut mak. Tak perlu suruh aku minta ampun kepada Allah bagi pihak kamu. Tak perlu, kerana kamu sudah bersih. Orang kaya kufar ni kata, yang tu tercakap banyak, doa dekat Tuhan suruh dia ampun aku. Kan? Dia pun serupa kita juga lah. Mabrur kada aku tak tahu haji hak dia pergi ni. Jadi lah ni dia kata, yang tu second story. Lah ni yang buat satu, tolong doa dekat Tuhan, minta Tuhan ampun aku. Hak tu dulu. Uwais bin Amir bila dengar dia ni bersungguh-sungguh sangat, dia kata dekat kawan ni. Dia kata, laqita Umar, hang jumpa Sina Umar kot. Dia kata, dia tahu dah. Laqita Umar, kamu jumpa Umar ke di sana? Jawab dia, ya. Aku jumpa Sayyidina Umar. Maka Uwais pun terus angkat tangan minta, ya Allah ampunkanlah hamba Allah kamu yang ada depan aku ni. Lepas daripada tu, cerita tentang Uwais bin Amir ini, satu manusia istimewa tersebar ke seluruh Kufah. Semua orang Kufah pakat nak mai cari dia, nak minta dia tolong doa dekat mereka. Maka Uwais bin Amir cepat-cepat pindah daripada Kufah, tak tahu dia pergi ke mana. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis sahih tuan-tuan, riwayat Imam Muslim. Nampak tak? Macam mana Sayyidina Umar Al-Khattab pun berhajat benar kalau sekiranya ada orang boleh minta dekat Tuhan supaya Tuhan ampun dosa dia. Tuan-tuan boleh bayang kita penuh dengan danur dosa, tapi angkuh sombong, tak berasa nak minta ampun pada Allah, tak berasa nak hormat alim ulama, tok-tok guru, suruh minta dekat Tuhan ampun dosa kita, buat kianat pula lagi dekat tok-tok guru. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ambil iktibar benda macam ni. Ini iktibar agama. Ambil iktibar benda-benda macam ni. Mau ada satu benda dalam diri kita, kita reti hormat apa yang dihormat oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Maka Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata doa yang paling baik apabila kita nampak Kaabah ialah doa supaya Allah ampun dosa kita. Itu doa paling baik, dia kata. Kemudian dia kata, dan bermula yang aku sebutkan ini daripada sunnah, yang mengangkat tangan berdoa itu ialah yang mazhab. Maksudnya dia kata itu adalah pendapat mazhab Syafi'i. Kemudian di bawah tu dia bawa nama ulama-ulama yang mengatakan itu adalah sunnah Nabi SAW. Kita terus pergi dekat masalah yang bawah tu, masalah 238. Dia kata mengangkat tangan waktu nampak Baitullah. Apa kata mazhab-mazhab ulama? Kata Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhazzab, ini satu cawangan pada mazhab sekalian ulama pada mengangkatkan dua tangan waktu nampak Kaabah itu. Sesungguhnya telah aku sebutkan dia bahawasanya mazhab kita ialah sunnah. Dia kata mazhab Syafi'i kata angkat tangan bila nampak Kaabah, angkat tangan minta doa, itu adalah sunnah. Dia kata maka dengan dialah berkata jumhur ulama, majoriti ulama juga kata sunnah angkat tangan bila nampak Kaabah. Telah menghikayatkan akan dia oleh Ibnul Munzir daripada Ibni Umar dan Ibni Abbas dan Sufyan Al-Thawri dan Ibni Al-Mubarak dan Ahmad dan Ishaq. Semua ni ulama ni mengatakan sunat angkat tangan bila nampak Kaabah. Katanya, dan dengan dialah aku berkata. Imam Nawawi kata aku sependapat dengan semua ulama ni, dengan jumhur ulama ni. Dan kata Malik tiada angkat tangan akan dia. Imam Malik seorang aja, dia kata tak disunatkan angkat tangan. Ini sebab dia kata khilaf. Semua mazhab lain kata sunat angkat tangan. Imam Malik sahaja berpendapat tidak sunat. Begitu. Masalah. Masuk Masjidil Haram bagi orang yang ihram itu disunatkan daripada pintu mana? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Syarah Al-Muhazzab, ini satu cawangan. Telah muafakah ashab kita atas bahawasanya disunatkan bagi orang yang ihram itu, bahawa masuk ia akan Masjidil Haram daripada Bab Bani Syaibah, yang sekarang ini dipanggil dengan Babus Salam. Kita pergi Mekah, dia ada tulis besar nama-nama pintu ni, tengok Babus Salam. Masuk daripada Babus Salam itu sunnah Nabi SAW. Nabi nak buat haji masuk daripada Bab Bani Syaibah ini, yang lah ni dia buh nama Babus Salam. Telah menerang mereka itu akan tiada farak antara keadaannya yang berbetulan dengan jalannya ataupun tiada berbetulan.
Tak ada beza. Dia kata kita mai kok mana pun tak kira. Yang pentingnya pergi cari pintu tu masuk. Dia kata. Maka disunatkan menyimpang kepadanya oleh orang yang tiada berbetulan dengan jalannya. Katalah kita mai daripada arah depan ni, daripada arah hotel Sanabil. Hotel depan pintu King Fahd ni. Masuk daripada arah depan taxi stand ni. Kalau kita mai daripada situ, Babus Salam dia duduk belah tepi. Kan? Dia kata kalau kita mai daripada arah lain pun, menyimpang pergi cari Babus Salam. Masuk ikut Babus Salam. Dia kata. Maka ini tiada khilaf padanya. Kerana bahawasanya Nabi SAW menyimpang kepada pintu. Yakni Babus Salam. Padahal tiada berbetulan dia dengan jalannya. Itu dia. Nabi pun dia mai kot lain. Tapi dia pergi cari pintu tu untuk masuk ke Masjidil Haram. Maka dengan kerana Nabi pun pergi cari pintu tu nak masuk, kita hari ni kalau hotel kita duduk belah lain pun pergi cari pintu tu juga masuk dengan niat littiba'is sunnah, dengan niat nak ikut sunnah Nabi, lebih fadilat kita dapat. Begitu cerita dia. Masalah dia kata mendahulukan kaki kanan waktu masuk Masjidil Haram. Ini biasalah. Tempat baik memang sunat kita langkah kaki kanan. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Majmu'. Ini satu cawangan lagi. Disunatkan mendahulukan kaki kanan pada waktu masuk Masjidil Haram. Dan boleh mendahulukan kaki kiri pada waktu keluarnya. Dia kata begitu. Biasalah. Yang ini semua kita tahu. Dan baca segala zikir yang disuruh syarak waktu masuk sekalian masjid dan keluarnya. Kita nak masuk masjid, bukan Masjidil Haram pun ada doa untuk kita masuk. Baca, dia kata mana kita tahu. Dan sayogianya bagi seseorang mempersediakan dalam hatinya pada waktu nampak Kaabah itu seboleh-bolehnya daripada tetap hati dan kehinaan hati dan merendah diri dan berasa hebat dan kebesaran akan dia. Itu dia. Nak masuk tu kalau boleh, dia kata kita tekan diri kita ni, bagi kita ni berasa kita ni tawaduk, kita ni tazallul. Dia kata tazallul maksudnya menghina diri. Kita jadikan diri kita ni rasa macam kita ni nak pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni nak jadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak pergi dekat Baitullah. Kita biar kita masuk ni masuk sebagai orang yang cukup hina, cukup rendah depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu kita duk kerja kan. Kita nak masuk bilik bos kita pun kita berasa juga. Berasa nak masuk bilik bos kita ni berasa. Pasal apa kita nak masuk bilik dia kita berasa begitu? Kita nak masuk Baitullah kita tak rasa begitu. Ada tak gitu? Kita nak masuk bilik bos kita, nak masuk bilik orang yang kita rasa besar di atas dunia ni. Kita nak masuk tu kita rasa. Rasa kita ni kecil, rasa kita dengan dia ni jauh beza. Kita rasa begitu masuk pun lagu hangguk-hangguk dah buat tunduk lagi. Assalamualaikum tuan. Masuk tu pula dia tak seroduk, tak duduk. Kan lepas tu baru duduk depan dia, duduk pun kaki lagu rapat satu macam. Dia kata sikit kita hangguk lebih kan. Ada tak ada orang masuk bilik bos jadi lagu tu? Ada awak tak ada? Ada. Kan? Dia rasa bos dia ni cukup besar, cukup dahsyat lah kawan ni. Kan? Kalau dekat bos sama-sama manusia kita boleh berasa hina macam tu. Ni kan pula Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang memiliki arash, Tuhan yang memiliki langit dan bumi, Tuhan yang memiliki syurga dan neraka. Kita nak masuk pergi ke Baitullah, kita nak masuk pergi rumah Allah, kita nak masuk pergi kiblat yang ditentukan oleh Allah. Patut lebih-lebih lagi kita rasa kita ni penuh dengan danuk dosa, nak pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Mulia. Patutnya kita merasa kecil dan kita rasa hebat akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu dia kata. Maka inilah adat orang yang saleh-saleh dan hamba Allah yang arifin. Kerana nampakkan Baitullah itu merindukan hati kepada yang empunya bait itu. Itu dia. Kita nampak Baitullah, kita mau ingat, kita rindu kepada Tuan punya Baitullah tu. Tuan punya bait itu, Tuan punya rumah tu. Siapa Tuan punya rumah tu? Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sampai tu tengok Kaabah tu, air mata ni dia mesti mau keluar. Dia macam tu. Bila tengok tu macam orang yang duk rindu satu orang lama tak jumpa, tak pernah jumpa, tiba-tiba jumpa, air mata keluar dulu.
Tuan-tuan biasa tengok orang tak pernah jumpa kan jejak kasih yang kita duk sebut selalu tu. Tak pernah jumpa dia daripada beranak-beranak keluar mai orang lain belah dia. Tak tahu apa, tak tahu apa. Putih hubungan dia dengan mak dia betul, dengan pak dia betul dan sebagainya. Setelah 40 tahun, tiba-tiba orang habang kata ada mak dia umur 80. Misalan kata. Dia nak pergi jumpa mak dia tu, Allahu Akbar, nampak mak dia duduk 50 meter daripada dia tu, air mata keluar dah, air mata keluar dah. Tak pernah jumpa 40 tahun, satu hari ni jumpa dengan mak. Kalau mak pun kita rasa macam tu, Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak sangka umur dah 60 dah baru kita dijemput untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini yang disuruh kepada kita. Kemudian dia kata bab majaa kaifat tawaf, iaitu bab yang datang pada menyatakan bagaimana yang dikatakan tawaf itu. Ketahuilah saudaraku, bermula tawaf itu ialah keliling Kaabah 7 keliling. Yang ni kita dah baca dah dulu, tapi yang ni dia nak detail sikit lagi. Yang dikatakan tawaf itu ialah keliling Kaabah 7 keliling. 7 kali baru panggil tawaf. Kalau 3 kali balik itu dia tak panggil tawaf. Sebab satu tawaf itu ialah 7 keliling. Yang ni nak kena faham. Ada tuan-tuan tak faham ni. Dia sampai-sampai dia kata TV tu dia kata dan 3 kali, dia tak boleh ramai sangat dia kata. Dan tawaf 3 kali dia kata. 3 tak panggil tawaf. 7 keliling baru panggil satu tawaf. Begitu. Pada masa mula sampai ke Mekah itu ataupun lainnya, tak kira lah. Tawaf ni mula sampai dia panggil tawaf qudum. Ataupun hari-hari kita keluar daripada kompleks Masjidil Haram balik hotel kita. Bila kita pi balik masuk dalam kompleks Masjidil Haram, kita boleh tawaf. Tawaf sunat dia panggil. 7 keliling dia menggantikan sunat tahiyatul masjid. Maka tawaf ni boleh mengetahui kaifiat tawaf itu. Ada hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan kata dia an Jabir radhiyallahu anhu qala لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر. Diriwayatkan bersama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menurut Nabi mengerjakan Hajjatul Wada'. Nama dia Jabir radhiyallahu anhu. Katanya tak kala datang Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Mekah, maka masuklah dia ke Masjidil Haram daripada pintu Babus Salam. Ini dicerita Nabi pergi buat haji. Nabi buat haji sekali. Nabi pergi tu, Nabi nak masuk dalam Masjidil Haram, Nabi pergi cari Babus Salam. Lalu terus menuju ke Ka'batullahil Haram. Nabi masuk tu terus tuju pergi ke Kaabah. Tak kala sampai ia ke Kaabah itu, bila Nabi sampai aja ke Kaabah, maka ia pun langsung istilam akan Hajarul Aswad. Yakni disentuh dan disapunya sedikit akan Hajarul Aswad itu dengan tangannya. Nabi SAW bila mai masuk ikut Babus Salam, masuk tu terus pergi dekat Kaabah, pergi dekat dengan Hajarul Aswad. Bila sampai, Nabi suar tangan masuk kat tempat Hajarul Aswad ni, Nabi istilam dia dulu. Nabi sentuh dia, sapu begitu dulu. Itu yang Nabi buat. Summa mada ala yaminihi faramala thalathan wa masya arba'an. Kemudian daripada sudah dia istilam akan Hajarul Aswad itu, lepas Nabi sentuh Hajarul Aswad dengan tangan dia, maka ia pun lalu berjalan ke sebelah kanannya kerana tawaf Baitullahil Haram. Lepas Nabi sentuh Hajarul Aswad, Nabi pun terus jalan ke arah kanan dia. Maksudnya dengan mengirikan Kaabah. Nabi terus berjalan tawaf. Maka ia pun mula tawaf, bermula daripada Hajarul Aswad tadi, lalu berjalan sebagai setengah lari, iaitu pada 3 keliling. Ini sunnah tuan-tuan. Yang ini sunnah Nabi. 7 kali pusingan. 7 pusingan kita nak tawaf ni. 3 pusingan yang mula tu disunatkan lari laju sikit. Pasal apa? Pasal Nabi SAW buat begitu. 3 hak mula tu jalan bagi laju daripada biasa. 3 pusingan hak mula. Dia kata keadaan dia setengah lari, iaitu pada 3 keliling yang pertama, dan berjalan betul ia pada 4 keliling yang berikutnya. Lepas 3 pusingan tu jalan bagi laju sikit, lepas tu barulah kita berjalan macam berjalan biasa.
Itu sunnah Nabi SAW. Papua, India dengan Pakistan ni, dia 7 pusing tu 7-7 lari. Dia 7-7 lari sampai rempuh kita tu minta balik. Kan? Yang tu pun tak mengaji juga. Kan? Jadi kita kena mengaji. Mengaji ni pula kita nak kena mengaji macam mana cara Nabi SAW buat haji. Ini yang kita nak. Kita tak mau dengar cakap banyak-banyak ni yang tidak bersumbarkan hadis Nabi. Kita nak tahu Nabi buat macam mana. Kita nak buat macam tu. Pasal apa? Pasal ibadat haji ni ibadat khusus. Ibadat khusus tak boleh reka. Dia kena ikut sebiji macam mana Nabi buat. Macam tu kita kena buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata jumlahnya ialah 7 keliling. 3 kali kita berjalan laju sikit, 4 kali berjalan lagu biasa. Jumlah dia 7 kali kita pusing Kaabah. Summa ata, dia kata summa atal maqam faqala wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian daripada sudah tawaf Nabi SAW 7 keliling, maka datanglah Nabi kepada makam Ibrahim. Dia ada tepi tu. Nabi pergi dekat makam Ibrahim. Lalu membaca Nabi SAW akan ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Nabi baca ayat tu bila sampai dekat dengan makam Ibrahim. Maknanya dan ambil olehmu sekalian daripada makam Ibrahim itu sebagai tempat sembahyang. Maka dengan kerana itu kita hari ini bila kita sampai selepas kita tawaf, pergi duduk dekat makam Ibrahim itu, semayang di situ. Pasal apa? Quran kata. Maka hendaklah kamu jadikan makam Ibrahim itu musalla. Musalla makna dia tempat semayang. Semayang sunat tawaf di situ. Dah. Saya dah cerita dah, itu susahlah. Musim haji nak pergi dapat betul-betul belakang tu susahlah. Dah dapat dah pun ada kutu mebalan depan kita lagi. Kita tunggu punya lama bagi kawan tu habis semayang kan. Kawan hak dapat semayang tahun tu pun dia ni pun 1 PL punya doa dah. Dan dia dah habis dah 2 rakaat bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak masuk dia bagi semayang lain pula lah. Dah tunggu lagi. Yang orang duk rumpuh kita ke belakang kedebuk-kedebuk duk tunggu dia bagi dia sudah semayang kan. Habis pula 2 rakaat bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Allah semayang pula. Oh, kata bila tahun kita nak boleh semayang ni. Kan? Sempit pergi dapat juga satu ruang. Allahu Akbar. Main Pakistan duduk depan kita pun dah. Dia pun tak kebir sama. Nak sujud, nak rokok, nak apa tak boleh. Ini keadaan di sananya begitu. Hak kita duduk baca ni teori. Nampak mudah lah lagu macam habis tawaf satu macam yang pipi semayang. Nampak macam senang macam tu. Pipi tak semudah itu. Kan yang kita cerita dulu sekali kan. Sujud-sujud panggung duduk sentung Turki. Jadi legutu lah. Selalunya jadi legutu. Kan? Baik, sambung hadis tu. Dia kata, فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَالْمَقَامُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. Maka semayang Nabi SAW akan 2 rakaat sunat tawaf. Nabi pergi dekat makam Ibrahim, 2 rakaat sunat tawaf. Serta dijadikannya makam Ibrahim itu antaranya dan antara Baitullahil Haram. Nabi semayang dekat-dekat kawasan makam Ibrahim dengan Baitullah di situ. Sambung dia kata summa atal hajar ba'da raka'ataini fastalama. Kemudian dia kata kemudian datang Nabi SAW mendapat Hajar Aswad. Hajar Aswad lagi. Kemudian daripada sudah dia semayang 2 rakaat itu, habis semayang sunat tawaf 2 rakaat, pi pula dekat Hajarul Aswad lagi sekali. Lalu istilam dia akan Hajarul Aswad itu lagi sekali. Tadi ni masuk ke Babus Salam, terus pergi dekat Kaabah, pergi dekat Hajarul Aswad, istilam dah sekali. Pegang dah Hajarul Aswad tu sekali, sapu. Lepas tu tawaf. Habis 7 keliling, pergi dekat makam Ibrahim, semayang sunat tawaf 2 rakaat. Habis tu pergi lagi sekali dekat Hajarul Aswad, istilam lagi sekali. Ini yang dibuat oleh Nabi SAW. Summa kharaja ila Safa. Adunnuhu qala inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian daripada sudah Nabi SAW istilam, yakni sentuh akan Hajarul Aswad itu, keluarlah Nabi SAW daripada Masjidil Haram menuju ke Safa. Habis dia istilam kali kedua ni, terus berjalan pergi ke Safa.
gamaknya dia kata membaca ia, yakni membaca Nabi SAW akan ayat ini, iaitu inna safa wal marwata min sya'airillah. Nabi bila sampai di Safa, tempat nak sa'i Safa Marwah tu, Nabi baca ayat ni. Artinya bahawasanya Safa dan Marwah itu daripada sya'air Allah, maksudnya daripada syiar-syiar kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Imam At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Umar, dan katanya lagi bermula hadis Jabir itu hadis yang hasan lagi sahih, dan bermula amal atas ini hadis di sisi ahli ilmu. Masalah dia kata tawaf yang cukup sempurna kelakuannya itu bagaimana? Dia kata tawaf yang paling cantik ini macam mana? Dia kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, dan apabila masuk seorang akan Masjidil Haram, maka hendaklah dia menuju akan Hajar Aswad. Macam tu jugalah, macam Nabi buat, yang tu yang paling cantik. Bila sampai aja masuk, terus pergi dekat Hajar Aswad. Maka tempat letaknya itu iaitu pada bucu yang mengiringi pintu Baitullah daripada pihak timur. Yang kata Hajar Aswad itu dia terletak pada bucu tu lah, bucu dekat dengan pintu Kaabah, dia menghala ke arah timur, dia kata. Maka disunatkan menghadap Hajar Aswad itu dengan mukanya dan hampir kepadanya, dengan syarat jangan menyakiti akan seorang yang bersempil-sempilan itu. Ini payah kita tak boleh buat. Nak boleh pi ke Hajar Aswad, nak boleh sentuh, nak boleh istilam, nak boleh sentuh, nak boleh kucuk Hajar Aswad ni, Allahu Akbar. Kalau tak tolak orang, hampir mustahil. Kita tak kata mustahil, hampir mustahil. Dia nak kena tolak orang. Pasal di situ tempat bertolak-tolak. Ada juga orang seorang dua kita dengar dia duk cerita, dia kata tak tahulah, dia mudah, dia kata. Dia tak tolak siapa, dia kata. Kata dia dapat Hajar Aswad, dia boleh buat semua sunnah yang dituntut di situ, dia boleh buat semua. Dia kata bagi dia mudah, mungkin tu rezeki dia. Satu. Yang kedua, mungkin dia tak tolak orang, orang tolak dia. Dia sampai juga orang tu kan. Dia tak tolak orang, dia buat badan keras kediang begitu, jangan tolak sampai pun boleh jadi juga kan. Jadi terlibat juga lah dia dalam tolak sikit-sikit ni kan. Jadi ceritanya payahlah nak boleh tu. Kalau boleh dengan cara yang cukup elok ni, tak tahu macam mana ke, macam satu macam yang malaikat tu kepung ke apa ke, dia boleh sampai tanpa bertolak dengan siapa, rezeki Tuhan nak bagi kat dia. Ada orang yang Tuhan bagi keistimewaan macam tu kan. Begitu. Baik, dia kata maka istilam akan Hajar Aswad itu. Kemudian kucup akan dia daripada ketiadaan bersuara yang zahir pada kucupnya itu. Dia kata kalau nak kucup Hajar Aswad tu jangan sampai bunyi cepuat gitu, tak maaf. Dia kata yang tu tak senonoh. Kan? Jadi dia kata istilam saja itu sudah memadai. Tapi kalau ada peluang, dia kata kucup, bukan kucup saja, dai bagi kena, pak bagi kena Hajar Aswad sikit. Itu sunnah yang disebut di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kan? Dan kucup syarat dia tidak bunyi, dia kata. Itu dia mah. Dan sujud atasnya. Dia kata dan kalau boleh, maksud sujud tu bukan sujud lagu sujud sembahyang ni, maksudnya bagi touch dai kita sikit, begitu. Dan ulang-ulangi kucup itu dan sujud atasnya itu 3 kali. Kalau boleh 3 kali, kan? 3 kali, spek bagi tinggal dalam lubang tu. Kawan tu tolak kat belakang dia kan. Kita tidur sembang 2-3 kali. Cota Arab tu nanti singgah di belakang kita sekali dua, nanti kena spek pun nanti pakai tinggal tong tu. Lepas tu tak ada tidak kain ihram pun nanti tak ada, kita nanti pi pakai kain atas saja, bawah dah tak ada kan. Jadi jangan cakap benda ni dia jadi kain ihram terlucut apa benda ni jadilah kan. Tak usah cakap lah benda ni, pi tu pakai tengok begitu. Kemudian daripada itu mulalah tawaf dan memutuskan talbiyah pada tawaf. Talbiyah tak boleh, maka tawaf tak disunatkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik tak dituntut masa tawaf. Tawaf kita buat benda lain. Kita dah baca dulu bab ni. Dan dia kata ittiba' serta masuknya pada tawaf. Dia kata ittiba'. Lagi dia diterang ittiba' ini. Ittiba' itulah pakai kain selepang nampak bau sebelah tu dia panggil ittiba'. Bila nak start aja tawaf tu, ittiba' bagi nampak bau sebelah tu. Maka jika ittiba' dahulu daripadanya sedikit, maka ia itu tidak mengapa. Dia kata.
Kalau kita itibak daripada awal lagi dah, sebelum tu pun tak apa, tak jadi salah apa, dia kata. Kaifiat itibak itu ialah, kaifiat yang kata cara itibak itu ialah menjadikan pertengahan kain selendangnya yang terletak di bahu, yang terletak di bawah bahunya yang kanan pada ketiaknya, dan lepaskan kedua ujungnya atas bahu yang kiri tu. Pakai kain ihram kan, bahu kanan ni terbuka, bahu belah kiri kita tutup dengan kain. Buat tu dia panggil itibak. Nabi SAW itibak ketika nak memulakan tawaf ni. Maka jadilah bahunya yang kanan itu terbuka, dia kata. Dan sifat tawaf itu iaitu membetuli sekalian tubuhnya akan Hajar Aswad. Kan? Yang kata kita nak mula tawaf ni, sebelum tu kita pergi duduk betul dengan Hajar Aswad itu, kita menghadap ke arah Hajar Aswad. Maka melalui ia dengan sekalian badannya atas sekalian hajar itu, dan ia itu menghadap ia akan Baitullah. Ni masa nak mula ni, tak mula lagi, maka kita menghadap Kaabah. Dan berdiri dia di lambung Hajar Aswad itu, maksudnya di sebelah Hajar Aswad tu, yang sebelah pihak rukun Yamani. Hajar Aswad tu terletak selepas daripada rukun Yamani. Kan? Kaabah dia pas lagi betul dengan Hajar Aswad itu satu penjuru. Rukun ni makna dia penjuru lah. Ruknun maksud dia penjuru. Pi daripada Hajar Aswad kita pi itu jumpa satu penjuru pula. Pi jumpa satu penjuru pula. Pi jumpa pula satu penjuru. Penjuru yang ketiga tu dia panggil rukun Yamani. Jadi kita duduk tentu, dia kata. Sekira-kira jadilah sekalian Hajar Aswad itu di kanannya, dan jadilah bahu kanannya di sisi Hajar, dia kata. Kita menghadap Kaabah dulu sebelum mula tawaf ni, menghadap Kaabah, belah kanan kita Hajar Aswad, belah kiri kita rukun Yamani. Begitu, dia kata. Kemudian berniat tawaf dia kerana Allah. Kemudian berjalan dia menghadap Hajar Aswad, melalui ke pihak kanannya sehingga melampaui Hajar Aswad. Maka apabila melampaui dia akan Hajar Aswad itu, berpalinglah dia. Tentu tuan-tuan, bila kita pergi dia ada line. Daripada penjuru Hajar Aswad tu dia bubuh satu garisan tu terus sampai ke ujung sana. Bila nak sampai ke garisan tu, pastikan kita dah menghadap ke depan. Jangan duk menghadap ke Kaabah dah. Menghadap ke depan. Pasal apa? Pasal kita nak mula tawaf, dan tawaf mesti bau kiri. Bau kita kiri tu ada sebelah Kaabah, mengirikan Kaabah. Begitu. Dan dijadikan kirinya kepada Baitullah, dan tangannya, yang ni tangan kanan dia keluar ke lapangan. Tangan kanan ni duduk sebelah lapang ni lah. Begitu. Maka jikalau diperbuatnya yang ini daripada mulanya, dan ditinggalkannya menghadap Hajar Aswad, nescaya harus dia. Kalau kita tak boleh lah, nak start tawaf tu nak pergi menghadap Hajar Aswad dulu, tak boleh dengan orang ramai. Maka kita terus start pada line tu, terus start tawaf. Itu juga tidak salah. Tidak salah. Tetapi luput akan dia akan fadilatnya. Rugilah pasal Nabi nak start tadi, Nabi pi dulu kat Hajar Aswad, istilam apa semua dulu, baru Nabi tawaf. Kita tak boleh buat yang tu, tidak menjejaskan haji kita, tapi korang markah, korang fadilat dia. Begitu aja. Kemudian berjalan ia yang demikian itu ke hadapan, mengelilingi sekeliling Kaabah itu semuanya. Maka menempuhi dia akan multazam. Multazam maksud dia tu, apa nama, di antara Hajar Aswad dengan pintu Kaabah. Ruang yang sedikit itu dia panggil multazam. Itu kawasan yang sabit daripada hadis Nabi sebagai kawasan mustajab doa. Tentu. Antara Hajar Aswad dengan pintu Kaabah tu, in between tu, tengah-tengah tu, multazam dia panggil. Kawan saya panggil multajam. Tajam pun tajam lah, saya kata kan. Lepas dia tegur dia 3 kali, dia sebut multajam, saya kata multazam. Kata tak apa, saat lagi multajam pula. Saat multajam 3 kali, kita ikut sekarang lah. Tajam kan, tumpui kan, yang punya pasal. Yang tu bukan nak jadi sahabat haji kan, tapi karut lah, tak boleh sebut ni kan. Begitu. Baik, dia kata maka menempuhi dia akan multazam, dan ia itu barang yang antara bucu yang pada Hajar Aswad dan pintu Kaabah. Antara dua tu dia panggil multazam. Kemudian menempuhi pula ia akan bucu Kaabah yang keduanya. Yang kedua, selepas daripada hak pertama tu yang kedua. Yang kedua dia panggil rukun Syami. Rukun Syami maksudnya penjuru yang menghala ke negeri Syam, Syria. Begitu. Kemudian melalui pula dia akan Hajar. Melalui pula dia akan Hijr.
Tu jangan baca Hajar pula. Tadi duk jumpa Hajar, tu dia nak golong Hajar sekali. Maka melalui pula dia akan Hijr. Hijrun, itu asal dia. Hijr. Dibaca dengan baris bawah hak. Hi. Kan? Dan juga mati jim. Hijr. Begitu. Jadi bila baca tulis dia kata Hijr. Orang dah sebut Hijr Ismail kan? Hijr. Begitu. Lepas pada kita mula tawaf, kita jumpa Hajar Aswad mula, lepas tu dia punya penjuru dia, lepas tu sebelum pintu tu kawasan Multazam, kita pergi tu jumpa satu kawasan lengkung, di tepi tu atas ada pancuran emas. Hak lengkung tu dia panggil Hijr Ismail. Begitu. Maka ialah membetuli Syam dan Maghrib. Maghrib ni maksud negeri Morocco lah. Morocco, Maghribi. Penjuru tu menghala ke Syria dan Maghrib, Morocco. Maka berjalan lagi mengelilinginya sehingga sampai kepada rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga maksudnya penjuru yang ketiga. Dia panggil rukun Iraqi. Penjuru tu dia menghala ke negeri Iraq. Begitu. Maka dia panggil rukun Iraqi. Begitu. Kemudian beredar lagi mengelilingi Kaabah itu sehingga sampai kepada rukun yang keempat. Penjuru yang keempat yang dinamai orang akan dia dengan rukun Yamani. Kerana dia berbetulan dengan Yaman. Begitu. Kemudian berjalan lagi sehingga sampai kepada Hajar Aswad lagi sekali. Maka sampailah ke tempat mula-mula berjalan tawaf tadi. Pada waktu itu, maka sempurnalah satu keliling. Itu dia detail, dia terang. Begitu. Kemudian tawaf lagi yang keduanya, yang ketiganya hingga sempurna 7 keliling. Maka cukuplah 7 tawaf Kaabah yang sempurna itu. 7 keliling jadi satu tawaf Kaabah yang sempurna. Maka inilah sifat tawaf seseorang yang hendak mengerjakan dengan ringkasnya. Saya ini dia terang cara ringkas saja. Dia tak mau terang panjang-panjang. Hak panjang kita dah baca dah dulu. Begitu. Apabila dikerjakan demikian itu, sahlah tawafnya. Itu dia. Buat macam tu, sah. Ada orang tanya, habis tu doa tak macam mana? Tak ada sebut kata doa-doa apa? Doa-doa itu kalau sabit daripada hak Nabi baca, dapat pahala sunat tambah. Kalau tak baca apa pun pusing saja niat kira kita duk tawaf ni kerana Allah aja, ingat ya tu saja pun sudah sah haji kita. Ataupun kita ni duk sebut satu aja, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ingat yang tu aja dalam hati, minta Allah bagi dekat kita dunia akhirat dua-dua bagi hasanah, bagi kebaikan dekat kita. Pun sudah memadai. Dia kata maka sahlah tawafnya itu. Dan ada lagi daripada beberapa sifat kesempurnaan tawaf itu, daripada perbuatannya dan kelakuannya yang kami sebutkan di dalam beberapa masalah pada kitab-kitab ini. Maka boleh nanti lihat. Dia kata makna nak abang lagi lah lepas ni. Tak habis bab tawaf kita ni. Masalah. Dia kata tawaf itu adakah syarat-syaratnya yang tiada sah melainkan dengan dia. Ni pula dia nak kata, dia nak membicarakan tentang syarat sah tawaf. Wallahu'alam. Kita sambung kemudian. Syarat sah tawaf. Dia ada beberapa syarat. Kalau tak buat yang ni, tak sah tawaf kita. Yang ni tuan-tuan kena dengar betul-betul. Dengar kita nanti naik seriau ni. Syarat-syarat dia. Tuan-tuan dengar, tuan-tuan nanti naik takut. Dia nanti duduk fikir balik, aku itu yang ni macam mana nanti begitu. Tuan-tuan jaga baik-baik. Tawaf rukun, kalau tak sah haji. Balik mai, jadi haji nombor 2 aja. Di pasal tawaf ni dia cukup, dia very important, dia cukup penting dalam ibadah haji. Satu-satunya ibadat dalam keseluruhan ibadah haji yang mesti ada yang semayang, mesti suci daripada hadas kecil hadas besar, dan mesti bersih suci diri kita, pakaian kita, badan kita, dan tempat kita nak pijak mesti suci daripada sebarang najis. Yang tuan-tuan fikir yang tu sudah. Kalau kita daripada Padang Arafah, kain ihram yang kita pakai tu katalah masuk pancung dia dah mercik ayak najis apa ke Allah. Wah cuba kata mai buat tawaf rukun pakai kain ihram tu jadi pasal kat kita. Ada orang dia lepas-lepas selesai dah wukuf di Padang Arafah, dia singgah start di Muzdalifah untuk ambil mabit, untuk ambil bermalam di Muzdalifah. Daripada Muzdalifah dia tak pergi dah ke Mina untuk nak melontang Jamratul Aqabah dengan bercukur. Dia tak pergi dah. Daripada Muzdalifah dia shoot terus balik mai ke Mekah untuk buat tawaf rukun. Kan?
Dia buat tawaf rukun dalam keadaan dia masih lagi memakai ihram. Kalau kain ihram dia mutanajis, kalau kain ihram dia ada najis kerana masa dia Arafah nu merecik ayam apa ke dia masuk dalam pancung, yang ni semua nak jadi pasal. Yang ni semua nak jadi pasal, tuan-tuan. Takut nanti yang kata ibadat haji ni ada orang dia kata senang aja, dia kata karut daripada buat kursus haji melarat-larat pergi susah orang, dia kata senang aja. Senang, nak buat memang senang. Nak boleh sah haji satu bab lain, nak boleh dapat haji mabrur itu satu bab lain. Takkan nak reti pergerakan dia daripada sini ke sini, sini ke sini, senang, memang senang. Tak payah PHTM kuliah haji apa tu, tak payah kan. Tapi nak pastikan haji yang kita buat tu dari segi zahirnya sah. Hak batin Allah terima tak terima, mabrur tak mabrur tu kita bukan kerja kita dah. Ni nak pastikan hak kita buat zahir ni clear pun bukan semua orang boleh pasti. Kaki kita ni dia akan bahas lepas ni detail. Sampai kaki kita ni pijak kalau kawasan tu kawasan ada najis, kita step macam tu kita sudah jadi mutanajis. Jadi masalah juga yang tu. Jadi kita belajar bila kita pergi buat tu, biar kita buat haji tu kita rasa satisfied, kita rasa puas hati, kita balik mai kita rasa lega haji yang kita buat ni, kita yakin Allah terima. Dan tak mau pergi duduk kelang kabut ni semua, balik mai pun duduk kelang kabut lama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi faham pada kita, dan Allah bagi dekat kita haji mabrur bila kita buat haji nanti. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Tak ada nas kata Allah. Tak ada nas. Yang tu tajuk bulan depan kan. Orang soleh ni dia ditanya awal lah. Niat masa tawaf, bukan niat haji mesti kenal lah. Niat masa tawaf, adakah itu wajib? Kalau tak niat, adakah nak lingkup haji kita? Yang tu tajuk bulan depan. Tapi dah tanya abang pergi dulu lah, takut ada kawan balik tu susah hati kan. Di sisi jumhur ulama dan di sisi mazhab Syafi'i, niat sebelum mula tawaf itu sunat sahaja kan. Jadi kawan tak niat dengan nak lega. Niat ni apa dia? Niat ni bila kita nak pergi tawaf tu, niat dah lah kita turun nak pergi tawaf lah, niat dah lah tu. Bukan tak gaduh lah saja aku puasa saja aku kan. Kita nak turun pergi tu niat dah lah tu kan. Cuma ulama mazhab ni kadang-kadang dia atur ayat yang panjang tu nak bagi kita puas hati, nak bagi benda tu kita rasa memang kita niat dah. Itu saja tujuan dia. Tapi perbahasan itu pada bulan depan insyaAllah. Tadi pertanyaan, berapa bulankah iddah bagi perempuan yang kematian suami? 4 bulan 10 hari lah. Yang ni jelas. 4 ashhurin wa 10. Dia kata 4 bulan 10 hari. Laki-laki tak ada iddah lah kan. Laki-laki saya dengar Ustaz Ismail Kamus punya kaset kot sekali kan. Dia kata bila isteri mati, yang mata merambu lah laki ni kan. Dia kata dah pun seminggu yang liuk merambu pula kan. Dan sebaik kamu kata bukan saya kata kan. Dia kata lagu tu kan. Dia kata sedangkan orang perempuan lain, dia kata kan, orang perempuan lain dia kalau suami mati ni dia kira tempoh berkabung 4 bulan 10 hari. Dia boleh sedih sampai seumur hidup kan. Dia sedih kan. Lelaki kan, dia mampu juga, tapi hal lain mampu. Dia lagu tu. Baik, jadi berapa bulan iddah bagi orang perempuan yang kematian suami? 4 bulan 10 hari. Itu sabit daripada ayat Quran. Begitu. Bolehkah perempuan yang di dalam iddah wafat itu menghadiri majlis kematian sebelah rumah ataupun adik-beradik mati? Dan bolehkah dia menghadiri kelas-kelas pengajian agama? Baik, yang atas itu satu. Bolehkah dia menghadiri kematian jiran sebelah rumah? Boleh.
Yang dikatakan orang perempuan yang duduk dalam iddah wafat ni bukan makna kata berkabung sampai tak boleh keluar rumah. Dia boleh keluar dengan syarat dia keluar itu dia jaga diri daripada sebarang unsur yang boleh dianggap sebagai berhias-hias. Sebab orang perempuan yang ada dalam iddah ni, orang lelaki-lelaki mana pun yang berkenan dekat dia tak boleh meminang dia, haram meminang dia, sama ada secara terang ataupun secara sindiran. Ini mengikut setengah pendapat ulama. Setengah pendapat lagi dia kata secara sindiran boleh, dia kata terang tak boleh, dia kata. Maknanya dia dikawal dalam tempoh iddah itu, dia dikawal, tetapi kawalan tidaklah sampai ke peringkat adik-beradik mati tak boleh pergi tengok, jiran sebelah mati tak boleh pergi tengok. Dia boleh pergi, dia boleh hidup macam biasa. Bahkan kalau tak ada siapa nak boleh harap untuk nak pergi kedai beli barang dan sebagainya, dia boleh ke kedai untuk membeli barang. Dia tak kurung sampai macam tu. Kita kena bezakan amalan Islam dengan amalan jahiliyah. Amalan jahiliyah ni dia pelik. Dulu orang Arab jahiliyah dulu, bila dia nak ceraikan bini dia, dia akan lafaz zihar. Dan dia kata dekat bini dia, anti ka zahri ummi. Dia kata, hang ni aku tengok belakang hang macam belakang mak aku. Itu lafaz zihar. Bila dia kata lagu tu, dia kata tu dengan maksud cerai. Ini Arab jahiliyah. Sebelum Nabi mai berbetul, mereka macam tu. Bila dia nak cerai bini dia, dia akan keluar lafaz tu. Dia kata, anti ka zahri ummi. Hang ni aku tengok belakang hang macam belakang mak aku. Dia kata tu, itu lafaz cerai bagi Arab jahiliyah. Lalu orang perempuan yang kena cerai dengan cara ni pula kena duduk dalam rumah, tak boleh keluar rumah sampai mati dalam rumah. Ini kejam lah. Ini dia panggil adat jahiliyah. Islam tak jadi berat macam ni. Juga kita akan bincang sikit bulan depan insya-Allah. Tentang bab haji ni, dia ada benda yang menjadi umum balwa. Umum balwa, bala yang sudah terlalu umum, tak boleh nak elak. Contoh dia akan bawa kat kita nanti di Mekah dengan taik burung merpati ni cukup banyak. Dan sejak zaman Nabi, bukan barulah ni, sejak zaman Nabi lagi dah masalah ni, masalah taik burung ni. Maka taik burung merpati di sana sudah jadi umum balwa. Maka taik burung merpati itu sudah masuk dalam najis yang dimaafkan. Kita akan baca detailnya dalam teks kitab pada bulan depan insya-Allah. Siapa tak sabar boleh baca sendiri dulu. Kan, macam tu. Dan demikian juga dia bawa mai kat kita ni, umum balwa juga ialah ketika tawaf bercampur laki-laki perempuan. Itu juga dianggap umum balwa, dia kata. Sehingga kan kita ni sekira-kira rasa tak boleh kalau tak bersentuh ni. Dengan keadaan bersempir-sempir, bertolak-tolak dengan cemas, maka itu juga dipanggil umum balwa. Atas pendapat yang berbagai-bagai inilah dia timbul beberapa keputusan dengan tujuan nak memberi kemudahan kepada orang yang buat haji. Pasal apa? Pasal Islam dia duduk di atas prinsip apa? Prinsip Islam tidak mau menyusahkan umat dia. Itu prinsip Islam. Tentu ingat saya dah baca di masjid ni kau dulu muqaddimah hadis yang kata Nabi SAW, kalau diberi kepada dia dua pilihan, Nabi akan pilih yang mudah, selagi mana yang mudah itu tidak haram dan berdosa. Prinsip Islam tidak menyusahkan. Kan? Maka dengan kerana itu kita jangan ingat Islam ni sampai nak jadi susah kita. Kalau ada beberapa benda yang diperaturankan oleh Islam, Islam jadikan itu sebagai peraturan, kita rasa susah, sebenarnya tak susah, itu kita punya masalah. Kan? Jangan kita salah guna kelonggaran ini. Ada orang dia kata Islam tak mau nak bagi susah kita, yang hidup susah-susah pakai kelumbung, pasal apa? Dia bikona kot tu. Itu salah. Itu salah. Itu satu tafsiran yang menyimpang daripada tafsiran Allah dan Rasul. Kita tak mau ya. Jaga baik. Sebab benda tulisan-tulisan macam ni ada dalam surah Abang. Ada dalam surah Abang. Dia bukan lagi nak menerima Islam itu sebagai agama yang mudah, tetapi dia dah sampai ke peringkat dia nak mempermudah-mudahkan Islam. Ini kita tak mahu. Yang ni nak kena belajar dan slowly kita nampak apa yang dimaksudkan sebenarnya. Kan, jadi balik soalan kawan kita tadi,
Perempuan yang di dalam iddah wafat boleh untuk majlis-majlis yang seumpama ini, dengan syarat dia menjaga diri dia kena ingat dia berada di dalam iddah wafat. Begitu. Bolehkah dia menghadiri kelas-kelas pengajian agama? Selagi mana tidak membawa fitnah, maka dia boleh hadir. Selagi mana tidak membawa fitnah. Tapi kalau sekiranya membawa fitnah, nanti dulu. Dia baru kematian suami, so orang perempuan bila jadi janda ni fitnah banyak. Ini sudah menjadi uruf di dalam masyarakat. Sama aja masyarakat Melayu ke masyarakat Arab ke sama aja. Perempuan bila jadi janda dia ada fitnah lebih sikit. Kan, jadi kalau sekiranya dengan menghadiri majlis pengajian ni mencetuskan fitnah, jangan hadir dulu. Kan, jangan hadir dulu. Begitu. Tapi kalau sekiranya pasti terpelihara dia daripada fitnah, dia main dengan keluarga mahram dia dan sebagainya, main sekali balik, dan keadaan di balik itu keadaan yang tidak memungkinkan berlaku fitnah, maka dia boleh hadir kelas pengajian agama. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Asyhadu an la ilaha illallah illa Allah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.